Ada, okey, masih. Yang berhormat Puan Teresa Kok Soi Sim, Saputi. Terima kasih Yang di-Pertua, salam ubah, salam bersih, selamat Hari Guru. Soalan saya nombor 4. Sila. Tuan Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Hormat Teresa. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru yang jatuh pada hari ini kepada seluruh guru di seluruh Malaysia. Tuan Di-Pertua, ini berkenaan dengan soalan berkenaan dengan 3 jenis penyakit kanser yang paling banyak di Malaysia yang dijangka dalam 10 tahun akan datang. Tuan Di-Pertua, berdasarkan kepada situasi semasa, 3 jenis kanser yang paling mengancam rakyat Malaysia dalam tempoh 10 tahun adalah kanser payudara, kanser usus besar ataupun kolorektal dan juga kanser paru-paru. Tuan Di-Pertua, WHO dalam kenyataannya menjelaskan bahawa 1/3 dari kanser boleh dicegah dengan amalan gaya hidup sihat dan imunisasi. Di samping itu, 1/3 kematian akibat kanser adalah dikaitkan dengan 5 tingkah laku dan diet yang berisiko. Satu, dalam berat badan yang berlebihan. Yang kedua, kurang pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang tiga, tidak aktif secara fizikal. Yang keempat, pengambilan tembakau. Kanser merupakan penyebab menyedari penyakit kanser dijangka akan terus meningkat sekiranya tidak dikawal. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memperkukuh dan mempertingkatkan kawalan dengan memberi tumpuan kepada satu, pencegahan. Yang kedua, saringan. Yang ketiga, pengesanan awal. Dan yang keempat, rawatan. Tuan Di-Pertua, ketiga-tiga jenis kanser yang dinyatakan adalah sememangnya boleh dicegah dan dikesan awal. Faktor yang menyumbang kepada peningkatan risiko kanser payudara, kanser usus besar dan kanser paru-paru adalah amalan diet yang tinggi lemak, kurang sayur-sayuran serta buah-buahan dan merokok. Tuan Di-Pertua, Kementerian Kesihatan amat komited dalam meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan kanser di kalangan rakyat di Malaysia ini dan telah melaksanakan kempen cara hidup sihat yang memberi fokus terhadap kanser mulai tahun 1995. Aktiviti-aktiviti yang memberi fokus kepada peningkatan kesedaran rakyat mengenai pencegahan dan pengesanan awal kanser diteruskan sehingga masa kini. Program-program kawalan tembakau juga sentiasa dipertingkatkan untuk memerangi dan mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit NCD termasuk kanser, terutamanya kanser paru-paru. Kerajaan kini giat mengadakan program-program yang memberi fokus kepada memperkasa komuniti agar mereka lebih mengamalkan gaya hidup sihat. Langkah ini dijangka dapat meningkatkan kesedaran rakyat dengan lebih efektif tentang pencegahan penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti termasuk kanser. Selain itu, KKM juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Tuan Di-Pertua, untuk saringan dan pengesanan awal bagi kanser payudara, KKM menggalakkan wanita menjalankan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan bagi mengesan kelainan serta menjalankan pemeriksaan payudara klinikal setiap tahun. Bagi mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser payudara seperti mempunyai ahli keluarga yang telah mengidap penyakit kanser payudara, mereka disarankan untuk menjalankan ujian mamografi secara berkala. Tuan Di-Pertua, kerajaan telah menyediakan perkhidmatan saringan payudara melalui mamogram di seluruh negara mulai tahun 2012. Pada tahun 2014, KKM telah memulakan program saringan kanser usus besar atau kanser kolorektal dengan mengesan darah dalam najis menggunakan dengan izin Immunological Fecal Occult Blood Test ataupun IFOBT di klinik kesihatan di masa kini. Program-program saringan yang sedia ada akan dikukuhkan. Aktiviti yang memberi fokus kepada peningkatan pengetahuan serta kesedaran rakyat tentang kepentingan saringan kanser payudara dan usus
Dan tembakau merupakan strategi utama dalam menangani masalah perkukuhkan. Dan betul, lebih daripada 50% kes-kes kanser dikesan lewat menyebabkan peluang untuk sembuh sepenuhnya berkurangan. Punca utama kelewatan dalam pengesanan kanser adalah disebabkan pesakit tidak menjalani ujian saringan atau lewat. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang kita tahu di negara kita ni, kita ada kelebihan doktor dan tidak cukup tempat untuk housemanship, tapi kita juga menghadapi masalah kekurangan doktor pakar ataupun spesialis. Jadi saya nak tahu di negara kita, berapa onkologis yang kita ada. Dan betul, jumlah onkologis yang sedia ada betul ialah 26 orang. Kalau saya lihat detailnya, betul di Hospital Papinang ada 3, Hospital Kuala Lumpur ada 7, Hospital Sultan Ismail Johor Bahru ada 4, Hospital Umum Sarawak 2, Hospital Likas 2 dan Institut Kanser Negara ada 6. Semua sekali 26. Setakat ini memang pakar-pakar dalam semua bidang memang dan setakat ini betul-betul lebih kurang kita yang lulus kepakaran ini dalam 500, lebih kurang 500 tahun, yang resign ataupun yang tak jawatan lebih kurang 100. Jadi kita ada jalan dari situ, kita sedang usaha juga untuk mencari jalan bagaimana kita boleh meningkatkan ataupun memastikan pakar-pakar kita akan kekal dengan Kementerian Kesihatan dengan berbagai-bagai insentif betul-betul. Ini sedang kita buat. Ya. Bagan Surai.